وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه تعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Tsamin muka surat 30 rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, faidatun, ini satu mengata Quran itu makhluk Ahmad bin Abi Daud, maka dijatuhkan kepada Ma'mun Khalifah Baghdad, maka ia mengelokkan perkataannya itu. Jadi sekarang ini nak sambung pula berkenaan dengan cerita peristiwa zaman Salafus Salih, iaitu zaman fitnah yang cukup besar dalam kalangan ulama, iaitu peristiwa khalqul Quran. Iaitu peristiwa yang mana dipaksa para ulama untuk berkata Al-Quran itu makhluk. Jadi kalau kita ni lebih kurang semuka dua muka jugalah cerita ni, panjang. Dia selitkan cerita supaya kita ni tak boring lah. Duk sifat tak ada cerita sikit ke? Ni cerita dia, cerita berkenaan dengan sifat. Di zaman Salafus Salih itu ada peristiwa yang mana pemimpin menyuruh dan memaksa para ulama untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sebelum kita pergi pada perbahasan tu, kita ulang kaji sikit berkenaan Quran itu makhluk. Jadi kita kata Al-Quran itu makhluk sekarang ni nisbah kalau dia belajar Quran itu makhluk kerana kita nak bahas sifat kalam. Tapi kalau luar daripada majlis ilmu, hukum dia haram mengatakan dan bercerita tentang Al-Quran itu makhluk, kerana dia memberi waham, memberi kemusykilan terhadap sifat perkata Allah itu baharu macam Al-Quran. Maka mustahil, maka tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu makhluk di luar majlis ilmu. Mana Quran itu makhluk tu cuma bila cakap di luar hukum dia haram. Jadi dia pun buat marilah salah satu kisah dia, kisah khalqul Quran, iaitu dipaksa ulama untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka dia kata, bermula pertama-tama orang yang memula mengata Al-Quran itu makhluk ialah Ahmad ibnu Abi Daud. Bukan Imam Abu Daud tu, bukan. Imam Abu Daud yang Sunan Sittah tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu dia tu kategori ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukannya sesat.
Bahkan sebenarnya mengatakan Al-Quran itu makhluk itu pun tak sesat. Cumanya bila kita berkata perkataan tersebut di luar majlis ilmu, dia memberikan kemuskilan pada orang awam. Sebab Al-Quran ini dikaitkan dengan kalamullah, dan kalamullah itu dikaitkan pula pada perbahasan sifat ma'ani yang ada di zat Tuhan. Jadi sekarang ni kalau kita kata Al-Quran itu makhluk, adakah sifat berkata Allah baharu macam Quran? Tidak. Al-Quran itu Al-Quran, sifat kalam Allah yang di zat itu sifat lain, Al-Quran lain. Al-Quran baharu, sifat Allah qadim. Jadi orang pertama yang cakap Al-Quran itu makhluk ialah Ahmad bin Abi Daud. Maka dijatuh ni makna diberikan perkataan pendapat dia tu kepada Ma'mun, Khalifah Baghdad ketika tu. Khalifah Baghdad. Jadi ulama-ulama kita zaman dulunya, Baghdad dan Iraq ni ialah pusat penyebaran ilmu lah. Sehingga kan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Al-Majmu', qala al-Iraqiyun, qala al-Baghdadiyun. Ulama Iraq kata sekian, ulama Baghdad kata sekian. Dia ada ulama khas, Baghdad lain, Iraq lain. Kalau Abu Hanifah radhiyallahu, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia tu Kufah pun sama juga pusat penyebaran ilmu. Jadi Kufah, Baghdad, Iraq zaman dulu ni, kalau tak pergi menuntut ilmu di situ tak sah. Ulama semua akan menuntut ilmu di situ. Di Mekahnya samalah, Mekah pun sama juga pusat penyebaran ilmu. Kalau Mekah tu zaman Imam Syafi'i ngaji Mekah. Madinah pun sama juga, ada Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Tu semua pusat penyebaran ilmu. Cuma Madinah terkenal dengan ahlul hadis. Mazhab di Kufah terkenal dengan mazhab ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi ni ulama yang mana menggunakan logik dan akal dalam mentafri'kan atau menghuraikan masalah hukum. Kerana dia iftiradi, dia andaian banyak. Jadi dalil hadis pun bukannya semua sebut belaka, jadi dia andaian tu banyak Kufah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menggabungkan ahlul hadis dengan ahlul ra'yi. Dia berguru dengan Imam Malik rahimahullah, ahlul hadis. Dia berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, ahlul ra'yi. Dia menggabungkan pemahaman dirayah dan riwayah daripada ahlul Madinah, ahlul hadis dengan ahlul ra'yi. Tu imam kita mazhab Syafi'i. Hebat tu. Tu kata muallif rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i ni dia ikut 4 mazhab ni. Imam Syafi'i jumpa belaka sanad dia, sanad jalur sanad. Contoh Imam Syafi'i dia mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik pendiri mazhab Maliki. Dia mengaji dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syaibani guru murid daripada Imam Abu Hanifah, murid kanan. Lepas tu Imam Ahmad Ibnu Hanbal tu pula, tu murid dia pun mazhab juga, imam mazhab Hanbali. Dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal periwayat mazhab qadim Imam Syafi'i. Jadi dia belaka, Imam Syafi'i ni boleh pergi belaka mazhab Hanbali, dia pernah jumpa. Imam Ahmad sendiri, Imam Malik sendiri dia pernah jumpa. Imam Abu Hanifah tak pernah jumpa, murid dia jumpa. Tu. Jadi sekarang ni dia pun sebutlah kata kepada Khalifah Baghdad ni perkataan yang mengatakan Quran itu makhluk. Maka ia Abu Daud tadi, Ahmad bin Abu Daud, mengelokkan perkataan Imam Ahmad ibn Daud tadi itu. Ia ni boleh belaka ni. Kalau ia Khalifah mengelokkan perkataan Abu Daud dengan makna dia setuju lah. Dia setuju kata betul juga perkataan dia ni. Al-Quran itu makhluk, bukannya Al-Quran itu qadim. Sebab dia ambil daripada ayat Quran, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menjadikan Quran itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni lurah bahasa, ada huruf, ada suara. Quran makhluk lah gitu. Jadi semua ambil Quran belaka, cuma betul tak semua dakwah aku ambil Quran sunnah betul lah, tak kata tak betul.
Tapi pemahaman Quran Sunnah tu boleh jadi tak betul. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka melihat kata Imam Abu Daud, Ahmad bin Daud tadi, sebenarnya dia berasa perkataan Ahmad ibnu Abi Daud tu betul, as-sawab, benar dengan hakikat. Dia pun mengakui. Jadi pemimpin ni kalau ulama dia rosak, pemimpin pun rosak. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut rakyat dan pemimpin rosak sebab ulama rosak. Kalau ulama fatwa betul, pemimpin betul, rakyat betul. Dahsyat tu. Sebab ulama ni asal dia adalah penasihat kepada sultan ataupun pemimpin. Dia rosak pemimpin, rosak rakyat. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka mengikutlah makmun. Makmun tadi pun ikutlah. Ikut siapa? Ikutlah perkataan tadi, kata Quran tu makhluk. Maka disuruhlah kepada segala negeri yang di bawah perintahnya, perintah makmun, suruh mengata dengan khalqul Quran, dengan Quran itu makhluk. Ia pun arah semua orang wajib i'tiqad, wajib sebut kata Al-Quran itu makhluk. Dia sebut, wajib sebut Al-Quran itu makhluk, wajib sebut. Disuruh. Tu. Jadi ni makmun ni perintah zalim lah, pemerintah yang zalim lah, menzalimi rakyat. Dia paksa rakyat, dia paksa orang bawahan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, termasuk ulama. Tu. Kemudian dia kata, maka tiap-tiap orang tiada mengikut maka tiap-tiap orang yang tiada mengikut dibunuh orang yang tak ikut tadi. Jadi sekarang ni dia kata, aku nak suruh apa semua ni kata Quran itu makhluk, siapa tak ikut aku bunuh. Tu tak tentu pasal. Tu dia panggil zalim. Tu. Tak ada hak untuk bunuh, tiba-tiba isytihar untuk bunuh benda yang tak patut dibunuh. Kalau benda yang patut dibunuh kemudian dibunuh, tak apalah. Ni tak patut dibunuh, disuruh pula mengakui benda yang haram, kemudian dia ancam bunuh pula. Itu tak betul, itu zalim lah. Kemudian kata dia, maka mengambil dalil mereka itu, mereka yang mengatakan Al-Quran makhluk, dengan firman Allah Ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, bahawasanya kami jadikan akan Quran itu bahasa Arab. Maka tiap-tiap yang dijadikan ia Quran bahasa Arab, maka sebenarnya telah ia Al-Quran itu makhluknya, makhluk Allah. Kan bahasa Arab tu huruf suara. Jadi huruf suara ni makhluk. Quran ni Allah kata sebut dalam bahasa Arab. Mana Quran ni makhluk dia ambil istimbat hukum daripada situ. Dia ambil istimbat hukum daripada situ. Ya, kita pun situ juga. Memang Quran itu bahasa Arab sebab dia dah perkataan. Tapi dia bukan sifat berkata Tuhan, dia bukan sifat kalam Allah yang dizat tu. Sebab itu dihukumkan haram cakap sedemikian kerana menimbulkan syubhat, kata sifat perkata Allah yang dizat tu baharu juga. Siapa yang i'tikad begitu kafir. Kafir lah. Kalau orang i'tikad kata sifat perkata Allah kalam yang dizat itu qadim, kemudian dia kata Quran itu baharu, tu fasik. Tapi kalau dia kata Quran itu baharu dan dia i'tikad sifat perkata Tuhan baharu, kafir. Kafir tu kena mengucap balik baru sah ibadat. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka maka setengah ulama mengikut ia setengah ulama sebab takut. Noktah. Jadi ulama pun perbezaan ahwal keadaan yang ikut ke tidak orang ni. Jadi sebagian ulama ikut kerana takut. Jadi salah tak? Tak salah. Sebab apa? Nak menjaga nyawa. Tu. Ya, ada maqasid yang 5 antaranya jaga nyawa. Jadi ada, kalau seseorang mengancam kita untuk buat benda haram, kalau tak buat aku bunuh dan sebagainya, boleh buat. Sebab apa? Sebab dia membabitkan nyawa.
Dan kalau dia membabitkan benda kufur, kita tak kufur. Kalau membabitkan sah batal, dia tidak batal. Contoh orang letak bis tu, buka puasa, tak buka puasa aku tembak. Dia pun makan dia tak batal tu. Sebab makan itu ialah kerana nak menjaga nyawa. Teruskanlah puasa. Cumanya kalau ada peluang untuk tidak makan tu, dia makan juga batal. Ini situasi al-mukrah alaih, dipaksa atas dia. Jadi dipaksa, digagahi, dipaksa ni ada syarat lah. Antaranya boleh mengancam nyawa. Ni kalau adik kita tunjuk lidi nak cocok kita, dia kata tak puasa aku cocok, kita pun buka puasa, tu batal lah. Itu lidi kita boleh tepih je, kita boleh angkat dia, buang luk boleh. Apa tak bahaya pun. Ni bahaya. Jadi perkataan kufur tak jadi kufur, sah batal tak jadi batal, itulah hukum dia, boleh. Jadi ulama yang mengakui kata Quran itu makhluk kerana takut, tak salah lah. Itu satu kategori. Dan setengah ulama pula tiada mengikut, tak ikut juga, tetap kerah kata Al-Quran itu ghairul makhluk, Quran tu bukan makhluk. Tetap berkerah. Jadi antara imam yang kata Quran itu makhluk ialah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dua-dua ni bercanggah antara satu sama lain. Dua-dua ni ulama hadis besar. Imam Bukhari lah, Sahih Bukhari tu, bukan Bukhari mana lagi. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan, siapa mengatakan Quran itu makhluk, kafir. Dia tegah gitu. Maka disebabkan perkataan dia tu, jadi Imam Bukhari mana murid lari belakang, tinggal 10 orang yang mengaji dengan dia lagi. Tu kesan daripada fitnah khalqul Quran. Jadi ulama ada kena bunuh, ada kena buku, ada yang kena uzlah pulau, macam-macam. Dan setengahnya diberi, dan setengahnya tiada mengikut, maka disakiti akan orang yang tidak mengikut. Jadi orang yang kerah kata Al-Quran itu makhluk, dia akan kena denda. Setengahnya dibunuh. Setengah ulama kena bunuh kalau kata Al-Quran itu makhluk, bunuh sungguh. Dan setengah ulama dipenjarakan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tak kena bunuh, kena penjara. Sebab dia ada pengaruh besar. Kalau orang bunuh dia, habis. Pakat tentang kerajaan. Pakat bunuh pemimpin ni. Imam Ahmad tu dia pengaruh besar. Jadi kalau dia kata Quran makhluk, orang mesti ikut. Masalahnya dia tak kata, jadi orang pun tak ikut. Dan orang tetap kerah kata Imam Ahmad tu. Maka yang mengikut diberi beberapa pemberian. Jadi orang yang ikut Mu'tasim tadi tu, dia dapat anugerah. Bukan anugerah kecemerlangan ni. Anugerah kecemerlangan sia-sia bukan. Adalah pemberian tu piti ke apa. Tapi yang ulama yang kata ada ni pun mengaku pun bukan mengaku sungguh, mengaku sebab takut ya. Maka tinggallah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Akhir sekali tinggal Imam Ahmad ibnu Hanbal. Semua ulama dah ada yang kata makhluk, ada yang kata Quran makhluk, ada yang kata Quran bukan makhluk. Tinggal seorang ya, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Pendiri mazhab terakhir yang mu'tabar dalam fiqh. Murid kepada Imam Asy-Syafi'i, meriwayatkan mazhab qaul qadim Imam Syafi'i. Ialah antaranya Imam Ahmad ibnu Hanbal, ahlul hadis, dan dia faham hadis itu melalui gurunya Imam Syafi'i, hukum hakam fiqh tu. Imam Ahmad bin Hanbal dia apa hadis banyaklah, beribu-ribu.
Dia lebih kurang sezaman dengan Yahya ibnu Ma'in. Kawan dia belaka tu Yahya ibnu Ma'in. Imam Yahya ibnu Ma'in terkenal dalam ilmu jarah wa ta'dil, dalam ilmu hadis. Itulah dia panggil ilmu mengumpat yang halal. Ilmu apa? Ilmu mengumpat yang halal. Sebab memang kena mengumpat. Periwayat ni kazzab, muhum. Periwayat ini muttaham bil fiski, dia ni ditohmah sebagai orang fasik. Paksa jagalah, sebab nak jaga riwayat hadis tu. Takut dia dapat daripada periwayat yang tidak betul, menyebabkan hadis dia boleh jadi dhaif, boleh jadi maudhu', boleh jadi macam-macam lah. Dhaif ni macam-macam. Boleh jadi hasan, boleh jadi sahih. Jadi sahih nak dapat taraf sahih tu payah tu. Kena semua periwayat hadis itu bersih berlaku. Tidak ada al-jarah, semua ta'dil berlaku. Tidak ada celaan atas dia. Kalau ada celaan, boleh jadi hadis itu turun darjat daripada sahih kepada hasan dan sebagainya. Tiada ia Ahmad ibnu Hanbal mengikut. Dia tak ikut. Dia tak kata Al-Quran itu makhluk. Dia kata Al-Quran ghairul makhluk. Quran itu bukan makhluk. Maka hendaklah dibunuh akan Ahmad ibnu Hanbal. Mu'tasim billah ni pun tadi, dia pun nak bunuhlah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sebab dia kata siapa tak ikut kena bunuh Ahmad ibnu Hanbal. Maka sampailah khabar kepadanya, kepada Ahmad ibn Hanbal. Orang pun bakal bagi tahu, kamu ni nak kena bunuh ni. Sebab kamu melawani cakapan pemerintah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kamu kata bukan makhluk. Maka ia Ahmad ibn Hanbal meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa wali, doa tok bekah, doa wali, doa ahli hadis, doa belaka dia. Dialah ahli hadis, dialah ahli fiqh, dialah wali. Sebab apa wali ni? Sekali dia akan sebutlah. Ketika dia kena seksa tu, ada satu tangan emah tangkap seluar dia nak terlondek. Kalau kita tak ada gitu, mimpi lah begitu. Boleh nak ada gitu bila mimpi. Mimpi boleh. Mimpi boleh belaka, terbang boleh. Terbang boleh, orang bunuh tak makan boleh. Orang bunuh tak mati boleh. Mimpi lah. Tu. Jadi dia doa. Maka tiada sampailah pagi-pagi hari melainkan didengar berteriak pada rumah Ma'mun. Maka datang khadamnya, khadam Ma'mun, pembantu dia, padahal ia khadam tadi berkata, telah benarlah Ahmad, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sonya mati Amirul Mukminin. Noktah. Mati terus. Pemimpin ni mati terus. Imam Ahmad ibn Hanbal ni nak kena bunuh. Dia doa pada Allah Ta'ala, esok pagi mati terus pemimpin ni. Dahsyat ni. Ni orang panggil apa? Mulut masin ni. Mulut masin kali doa makbul terus. Dahsyat. Sebab tu kita kalau jumpa orang salih, orang ulama tu, kita minta doa lah. Mana tahu doa dia mustajab, kita tak tahu. Nak harap kita ibadat minta apa nak menteri. Belum campur fasik-fasik lagi apa semua dosa-dosa kita. Tak tahu. Tambah kalau orang tu warak, dia jaga makanan dia. Tu boleh minta doa dia. Dia tak makan ayam pasar, dia sembelih sendiri, dia tanam sayur pun sendiri, tak beli kedai. Tu hebat tu. Walaupun dia orang biasa tu boleh minta doa mustajab doa tu, sebab antara perkara yang mustajab doanya makanan tidak syubhat. Jadi kalau ada orang jenis gitu minta doa, jenis pergi beli barang ke orang Islam saja, bukan orang kafir. Beli pula halal belaka, syarikat orang Islam belaka, bukan orang kafir. Jaga sungguh tu. Tu Kemudian kata muallif rahimahullahu taala,
Bukannya warok tak makan. Warok tak makan tu mati ya. Senang cerita. Tu Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, pas dia mati maka diganti akan dia akan Mu'tasim tadi. Siapa tadi tu? Mu'tasim lah. Ma'mun Mu'tasim dah. Ma'mun ni baru Mu'tasim. Maka diganti akan dia akan Ma'mun tadi Mu'tasim billah. Muhammad nama dia. Siapa? Saudara Ma'mun. Adik-beradik dia. Lepas Ma'mun Mu'tasim pula. Maka dipastikan akan dia akan Ahmad Ibn Hanbal suruh mengata dengan khalqul Quran. Dia pula paksa Ahmad Ibn Hanbal meneruskan legasi Ma'mun, suruh kata Al-Quran itu makhluk. Maka diserukan Ahmad Ibn Hanbal kepada munazarah. Debatlah. Debatlah Al-Quran makhluk ke bukan makhluk, debat. Ajak debat. Maka munazarahlah, berdebatlah Ahmad Ibn Hanbal dengan Ahmad bin Abi Daud tadi. Orang yang pertama kata Al-Quran itu makhluk. Jadi dua-dua nama Ahmad belaka. Tapi seorang Ibn Hanbal, seorang Ibn Daud, Abi Daud. Cakap ni pun Ahmad juga. Ahmad belaka. Triple Ahmad. Maka kalahlah Ahmad Ibnu Abi Daud, kalah hujah. Menang Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dikerasi suruh mengikut akan kata dengan khalqul Quran. Dah lah kalau berdebat suruh paksa juga sebut kata Quran tu makhluk. Suruh juga paksa. Punyalah ta'assub nak kata Quran makhluk. Dah kalah pun suruh juga kata. Macam pokok musyrikin Mekah lah. Nabi SAW dah tunjuk dah belah bulan. Sebelah bulan ke timur, sebelah bulan ke barat. Tetap dia tak mau beriman. Kata Nabi itu ahli sihir pula. Padahal tadi dia kata kalau kamu boleh belah bulan ni aku nak masuk Islam. Nipu itu. Ni pun sama juga dah berdebat habis dah, menang dah. Duk kata juga Quran makhluk. Dah nak buat agama. Tak ada hidayah. Tetap kah bala. Kah bala ni kalau orang berdebat menang lagu mana pun tetap kah bala. Dia kata dia betul. Tu jahil murakkab dia panggil. Maka tiada ia Ahmad Ibn Hanbal mengikut. Dia pun tak ikut pas sudah. Maka disuruh pukul. Maka dipukullah kira-kira 15 kali. Tadi suruh bunuh. Lepas tu tak jadi bunuh sebab Ma'mun mati. Ni pukul pula. Pukul 15 kali. 15 kali pukulan. Sebab maka putuslah tali seluarnya, tali seluar Imam Ahmad tadi. Maka jatuhlah seluarnya, seluar Ahmad Ibn Hanbal. Maka memandang Ahmad Ibn Hanbal kepada langit. Maka tiada sempurna bacaannya, bacaan Ahmad Ibn Hanbal, melainkan keluar tangan emas mengangkatkan seluarnya, seluar Ahmad. Kalau ikut lah telondeh terbuka aurat lah. Tak ada telondeh terbuka aurat. Imam Ahmad pandang atas langit doa, tak ada nak habis doa, mari tangan emas tangkap seluar dia naik atas balik. Lepas tu hilang. Melek tu dia panggil karamah. Sebab daripada peristiwa tu lah Imam Syafi'i rahimahullah, guru dia minta seluar yang ditangkap emas tu dengan tangan emas tu, dia buat ambil berkat. Dia celup dalam beldi. Lepas tu bekas siparat, bekas air yang dicelup dengan seluar tadi tu dibuat ubat. Dibuat ubat hasil bekas daripada keberkatan seluar yang ada timbul. Tiba-tiba tangan emas tadi yang tangkap seluar dia untuk buat ubat orang sembuh, orang penyakit. Tu Imam Syafi'i tu. Batu ambil berkat orang alim boleh. Tu contoh air liu. Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala sebutlah kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qari. Dua air liu yang kita boleh telan. Pertamanya air liu isteri, keduanya air liu orang lain. Air liu orang lain tak boleh. Buat apa jijik? Air liu isteri bahala.
Air liur orang alim sebab apa nak ambil berkat? Dia ludah kita. Ludah bukan ludah tu itu kat muka, bukan ludah dalam mulut. Boleh telan. Ambil berkat. Pernah buat gitu? Tak buat apa-apa. Keji. Tu air liur. Darah tu. Air liur dah boleh. Air kencing tak boleh lah. Tak ambil kencing pula pergi mandi pula. Boleh pedah. Air kencing, tahid dan sebagainya najis darah tu, tu Nabi boleh lah. Nabi darah najis semua tu tak najis. Tahid dia, kencing dia, darah dia, apa yang keluar daripada Nabi SAW semua suci, tak najis langsung. Tu khususiat dia. Ulama ni najis lah. Kami makan tahid dia pula susah pula kita. Baru pula Allah ambil berkat pada otak dia. Ambil berkat dengan tahid. Dia makan tahid sendiri. Air dia boleh. Air dia boleh. Kayu sugi boleh tak? Kayu sugi orang lain minta dia izin, kita pun sugi. Bekas air liur dia dekat kayu sugi tu. Kita pun sugi. Boleh dengan minta izin lah. Tak minta izin tak boleh. Tu nak kata ambil berkat orang lain ni boleh. Harus. Mana Imam Syafi'i buat? Imam Syafi'i celup baju dia, seluar dia, buat ubat. Apa berkat? Kata musannif rahimahullah ta'ala, kemudian maka tatkala melihatlah segala manusia yang demikian itu demikian tangan emas, maka mencita bahawa, mencita ni bercita-cita, berazam bahawa hendak mendatang akan membunuh Mu'tasim. Pakat nak bunuh Mu'tasim pula. Dia tengok kejadian pelik. Dia tengok kejadian pelik. Hak tu karamah tu. Takkan Imam Ahmad bin Hanbal salah pula. Dia dua ya. Kalau dia tu tak betul, contoh Musailimah Al-Kadzdzab tu, kalau ada benda pelik kat dia, hak tu memang tak betul lah. Itu nak menjahanamkan dia. Benda pelik berlaku tapi nak menjahanamkan dia, tu tak betul lah. Tu bukan karamah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ke orang fasih, orang alim, mujtahid mutlaq, ahli hadis, wali pula, berlaku benda pelik, karamah. Tu maka disuruhlah berhenti daripada memukulkan dia, memukulkan Ahmad ibn Hanbal. Maka dibawa kepada penjara, masuk penjara balik. Tak jadi pukul lah, berhenti pukul, masuk penjara pula. Jadi tiga benda. Tadi zaman Ma'mun nak bunuh, tak jadi. Lepas tu zaman Mu'tasim ni pukul, tak ada nak habis, orang suruh berhenti, kena penjara pula, tiga. Tu kalau kita tak habis kita ni. Tu. Maka duduklah ia Ahmad ibn Hanbal di dalam penjara kira-kira 8 lekor bulan. Kan kopok lekor. Lekor ni 20 campur 8, 28 bulan. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan Imam Ahmad ibn Hanbal kena penjara. 2 tahun 4 bulan. Tu 28 lekor. 8 lekor. Ni bahasa lama ni. 8 lekor 28. Mana kalau keropok lekor tu keropok 20. Keropok lekor apa dah 20. Keropok 20. Pergi kedai aku nak keropok 20. Orang tu bengong, orang nak pulak ni. Keropok 20. Lekor tu 20. Tu Maka matilah Mu'tasim. Mu'tasim pula mati. Second generation, Perdana Menteri yang kedua mati dah. Maka digantilah pula akan Wathiq billah Harun, anak Mu'tasim pula. Anak dia pula, anak dia pun sesat juga. Maka menyatakan pula akan khalqul Quran. Dia pun sama juga, third generation dah. 3 generasi dah semua kata Quran tu makhluk, suruh kata Quran makhluk. Maka Ahmad ibn Hanbal bersembunyi dirinya, diri Ahmad ibn Hanbal. Jadi waktu ni Imam Ahmad ibn Hanbal keluar dari penjara lah 2 tahun 4 bulan dah. Tapi bila dia dengar Harun anak Mu'tasim jadi khalifah, dia begitu juga. Imam Ahmad ni sembunyikan diri, tak menunjuk. Maka didatangkan dengan Ahmad ibn Nasr al-Khuzai. Maka disuruh mengata khalqul Quran. Jadi bila Ahmad bin Hanbal sembunyi, orang tak dapat cari, dia cari Ahmad lain.
Dia cari Ahmad ibn Nasr pula. Ahmad belakang. Jadi Ahmad ni salah satu daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Nabi Isa alaihi salam dan disebut dalam Quran. Yang Nabi Isa sebut akan datang satu hari nanti, nama nabinya, nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Ahmad terkenal di langit, Muhammad terkenal di bumi, nama dia tu. Tu. Maka berkata ia Ahmad ibn Nasr, Quran itu kalamullah. Dia kata Quran itu kalamullah, nak kata kalamullah yang qadim, bukannya makhluk. Dia nak kata gitu. Jadi dia macam Ahmad ibn Hanbal, tetap kata Quran itu makhluk. Maka berkata ia Harun, ini halal darahnya, darah Ahmad ibn Nasr, nak bunuh pula. Maka disuruh bunuh, maka dibunuh akan Ahmad ibn Nasr tadi, dan dikeratkan kepalanya, kepala Ahmad ibn Nasr, dan digantung pala pada pihak syarqi, pada pihak barat di negeri Baghdad. Ni lagi kejam, bukan bunuh saja, kerat pala, gantung pala. Bukannya bunuh suku kubur, dia kerat pala, dia gantung pala dia saja di belah barat di negeri Baghdad. Beberapa hari digantung tu beberapa hari, tak tahu berapa hari tu. Kemudian dipindahkan, disuruh gantung pihak Gharbi. Tadi tu timur lah, bukan barat. Gharbi baru barat. Tadi timur beberapa hari, ni suruh gantung belah barat pula. Nak pelakir dia ni. Maka didengar didengar Ahmad bin Nasr yang gantung kepala tadi pada malam-malam membaca kepala Nasr itu la ilaha illallah. Wali lagi ni. Kepala saja baca la ilaha illallah. Sudah. Kalau kita dengar kubur ada baca tahlil, tak ada orang, lari dah kita ni. Tu Jadi sekarang ni Ahmad ibn Nasr al-Khuzai rahimahullahu ta'ala dipotong kepala, dikerat kepala, digantung kepala tu di pihak di timur, di barat, dan kepala dia tu baca la ilaha illallah, padahal mati dah. Padahal mati dah, la ilaha illallah. Tu. Dan membaca surah Yasin. Yasin pula kat atas. Bukan Yasin saja, surah je lah. Yasin saja, apa? Yasin surah je lah. Baca la ilaha illallah, surah Yasin pula kat atas. Allah, habis kita lari. Tapi kalau mungkin kita ni kalau dengar baca Quran tak lari mana, cuma cari-cari mana siapa baca. Kalau bunyi baru kita lari. Dan pada satu riwayat membaca dia membaca alif lam mim. Alif lam mim bukan alam. Alam bercerita. Kita dah bagi alif alam ahasiban nasu, habis cerita alam dah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka dia baca ayat tu. Jadi ada riwayat kata tak baca surah Yasin, dia baca surah ayat ni. Ayat ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka menyuruh Wathiq itu. Jadi Wathiq billah Harun tadi, yang dengar kata dia kepala dia ni baca tahlil, baca surah Yasin, baca ayat ni disuratkan kertas, dia pun tulis dekat kertas dan dilekatkan pada telinganya, pada telinga Ahmad ibn Nasr. Lekat. Bukan yang takut, lekat lagi kertas. Dia tulis apa? Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Hadza ra'su Ahmad ibn Nasr al-Khuzai, da'ahu Abdullah al-Imam Harun al-Wathiq billah amirul mu'minin ila al-qawli bi khalqil Qur'an wa nafyi syubhati fa aba ila al-mu'ananati faja'alahu ila narihi. Dia kata gitu. Maksud dia, inilah kepala Ahmad ibn Nasr al-Khuzai telah menyerukan Ahmad tadi oleh Abdullah, pemimpin tadi itulah, Imam Harun al-Wathiq billah amirul mu'minin, kepada kata dengan khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk, dan menafikan syabih. Syabih ni penyerupaan. Bagus dia. Dia kata Quran itu makhluk.
tapi bukan sama makhluk macam kita ni. Dia pandai dia. Tu. Maka enggan ia Abdullah Ahmad bin Nasr tadi melainkan melawan, maka disegerakan Allah akan Ahmad bin Nasr kepada neraka Allah nakta. Dia kata gitu pula. Kan aku takut. Dia lekat pula kertas tulisan ni dekat kepala dia belah telinga. Nak katanya Ahmad bin Nasr ni seolah-olah menderhakai pemimpin. Padahal pemimpin tak betul. Jadi kita ni tidak boleh ikut benda yang tak betul. Ni dia punya kisah dia, ibrah dia, tak boleh ikut benda tak betul. Benda maksiat yang pemimpin buat tak boleh ikut. Apatah lagi membabitkan benda kafir lagi tak boleh ikut kita ni. Tu Dan tatkala mati Wathiq, wati pula third generation mati dah. Digantikan pula saudara bagi Wathiq, iaitu Al-Mutawakkil 'ala Allah, Ja'far nama dia. Maka masuklah atas Abdul Aziz Ibnu Yahya kepada Mutawakkil 'ala Allah. Jadi ada seorang ulama namanya Abdul Aziz bin Yahya, dia jumpa Al-Mutawakkil Ja'far ni. Maka berkata ia Abdul Aziz bin Yahya, maka adalah yang terlebih ajib, terlebih heran daripada pekerjaan Wathiq membunuh Ahmad ibn Nasr, padahal adalah lidah Ahmad ibn Nasr membaca Quran. Dia kata gitu. Pelik Macam manalah Mu'tasim tadi tu. Mu'tasim ke siapa dia tak ingat lagi tu. Harun tadi pergi bunuh Ahmad ibn Nasr, sedangkan kepala itu baca Quran. Dia ni orang yang baca Quran, lidah sentiasa dibasahi baca Quran, dia boleh bunuh pula. Jadi ni kelebihan orang baca Quran, kelebihan ahli Quran ni. Jadi kita nak jadi ahli Quran boleh, syaratnya baca betul, pergi mengaji ya. Nak wali macam dia, baca Quran tak betul tak jadi. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu 30 juzuk tiap malam, 1 rakaat witir. Kita nak buat itu tengah terbalik kita. Qul huwallahu wa qul huwallahu 400 kali ulang. Tu contoh. Nak daripada juzuk 1 sampai 30 habis kita menerak. Tawa tarawih sejuzuk sehari 20 rakaat pun dah tak larat dah. Apatah lagi serakaat saja. Biri lah tu daripada syak, lepas isyak sampai subuh. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka didapati pada Mutawakkil Ja'far itu insaf pada dirinya. Fourth generation baru insaf. Dan menteri keempat dah. Dan menjatuhkan perbuatan saudaranya. Menjatuh ni mana menyalahkan perbuatan saudaranya, saudara Ja'far iaitu Harun tadi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.